Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam saluran Gerak Emansipasi bersama Nadia Nasir. Dalam video kali ini kita akan menganalisis tawaran-tawaran Pakatan Harapan untuk OKU dalam PRU 15 atau Pilihan Raya Umum ke-15. Memandangkan kita sekarang dalam musim PRU 15, untuk kita melihat dan menganalisis tawaran-tawaran yang dikemukakan oleh setiap parti politik, dan untuk video kali ini kita akan fokus kepada parti politik iaitu Pakatan Harapan. Kalau kita lihat pada buku manifesto Harapan yang telah diterbitkan oleh Pakatan Harapan, tawaran-tawaran khusus kita boleh lihat dalam muka surat 35 dan muka surat 36 ya. Tapi terdapat juga tawaran-tawaran lain yang berkait secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk OKU dalam halaman-halaman lain ya. Tapi yang spesifiknya daripada muka surat 35 dan 36. Jadi kalau kita lihat untuk spesifik tawaran untuk bawah teras tawaran berkaitan dengan OKU dalam Pakatan Harapan daripada Pakatan Harapan, ada empat ya. Yang pertama adalah mereka ingin menubuhkan sebuah agensi atau jabatan yang berfungsi sebagai penyelaras bantuan dan pertukaran daripada pelbagai kementerian dan juga sebagai pemudah cara dalam hal ehwal berkaitan kebajikan, keperluan dan juga hal-hal berkaitan kualiti hidup OKU. Ini yang menariknya. Bila mereka mengatakan mereka nak tubuhkan sebuah agensi ataupun jabatan berkaitan OKU, adakah mereka merujuk kepada Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya yang sedia ada, ataupun sebenarnya sebuah agensi yang baru? Daripada cara penulisan ayat tersebut, kita dapat faham, sekurang-kurangnya saya melihat bahawa mereka ingin mewujudkan satu agensi yang baru. Dan sebenarnya bagi saya macam tidak begitu bijak lah dan tak berapa sesuai, sebab kita sudah ada JPOK, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, dan Majlis Kebangsaan Orang Kurang Upaya baru-baru ini pun telah menubuhkan satu entiti yang diberi nama Yayasan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Walau bagaimanapun yayasan tu tak ada beberapa komplikasi yang berlaku, jadi lama kelamaan dia jadi senyap. Tapi kalau kita lihat pada tawaran PH ni nak tubuhkan satu agensi baru, itu persoalannya, adakah dia merujuk pada JPOKU ataupun merujuk pada sebuah agensi baru? Dan kalau betul nak wujudkan satu agensi baru, bagaimana dari segi hubungan dari segi dalam konteks mekanisme pentadbir urus hal ehwal OKU tu, hubungannya dengan JPOKU. Adakah dia menggantikan JPOKU? Kalau di manakah dia akan diletakkan? Adakah satu agensi yang bebas ataupun diletakkan dalam kementerian bawah kementerian? Adalah lebih baik kalau mereka menawarkan penaik tarafan JPOKU itu menggunakan masih lagi boleh menggunakan ayat yang diorang guna sebagai pemudah cara, sebagai penyelaras. Sebab mahu tak mahu kita perlu ada satu focal point yang membuat dasar dasar teras berkaitan dengan KU. Jadi kat sini tak apa jelas lah tawaran dia yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan ini menarik. Yang kedua adalah pelantikan Pesuruhjaya OKU di bawah Suhakam. Ini pun ada setengah segmen dalam komuniti OKU mencadangkan cadangan yang sama. Ini bagus. Ini bagus sebab kita memerlukan Pesuruhjaya OKU. Walaupun ada juga cadangan yang lebih radikal, mahu mewujudkan satu Suruhanjaya hak asasi orang kurang upaya di Malaysia. Itu cadangan tersebut ada merit-meritnya yang tersendiri. Tetapi salah satu cadangan yang difikirkan lebih realistik ataupun viable adalah melantik seorang Pesuruhjaya OKU di bawah Suhakam. Cuma yang saya khawatirnya adalah yang pertama, adakah Pesuruhjaya OKU itu memang merujuk? Kedua, sejauh mana kuasa dan pertukan sebab mereka perlu Suruhjaya OKU ni dari fungsi-fungsinya. Tapi sejauh manakah ada mekanisme ataupun sokongan, termasuklah sokongan berbentuk kewangan yang membolehkan Pesuruhjaya OKU yang akan dilantik ni nanti dapat menjalankan peranannya ya. Dan yang ketiga adalah Suhakam itu sendiri. Sebab kalau kita baca akta Suhakam, kuasanya tidak begitu kuat. Jadi perlu juga pindaan terhadap akta Suhakam itu sendiri supaya untuk memastikan Suhakam itu
hak asasi manusia di Malaysia yang betul-betul bebas, yang ada kuasanya tersendiri, dan tidak bergantung sepenuhnya atas belas ihsan kuat dan kuasa si pemerintah lah. Itu tiga perkara yang cadangan ini baik. Bagi saya itu satu cadangan yang baik. Tapi itu antara benda yang kita kena ambil kira juga. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan akses OKU. Di sini khususnya dia merujuk kepada penyediaan kemudahan dan pengangkutan awam yang boleh diakses oleh OKU. Asas antara isu yang seracap kali kedengaran disuarakan oleh komiti OKU, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Tapi masalahnya, ayatnya terlalu, di sini dia punya tawarannya terlalu umum. Bagus, idea tu bagus, nak wujudkan lebih banyak kemudahan dan pengangkutan awam yang boleh. Bagus, idea tu bagus, nak wujudkan lebih banyak kemudahan dan pengangkutan awam yang boleh diakses. Tapi perinciannya tu tidak ada tindakan, tidak banyak tindakan konkret tu ditawarkan. Sebab kita tahu bila isu accessibility ni banyak berkait dengan PBT. Kalau kita tahu, sebab kuasanya banyak pada PBT. PBT itu di bawah kerajaan negeri. Jadi apa tindakan konkret untuk memastikan PBT mematuhi Seksyen 34A UBBL sebagai contoh? Berapa banyak peruntukan, berapa bilion atau berapa juta ringgit Malaysia yang akan diperuntukkan untuk penyediaan kemudahan dan pengangkutan awam ni? Dan pengangkutan awam pun banyak sebenarnya, bukan sebab sekadar di Lembah Kelang saja. Kita kena fikir juga di negeri-negeri lain, ya. Seperti negeri-negeri yang luas seperti Pahang, Johor, ya, negeri-negeri yang Sabah, Sarawak. Macam mana pengangkutan sekadar cakap kita nak sediakan kemudahan dan pengangkutan awam yang accessible, itu bagus, tapi bagaimana? Berapa banyak peruntukan, sistem pengangkutan yang macam mana, dari segi perundangannya atau dari segi tadbir urusnya, bagaimana nak pastikan pihak-pihak yang berwajib, PBT, kontraktor, dan sebagainya, benar-benar mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan kebolehcapaian seperti Seksyen 34A UBBL, dan juga mematuhi Malaysia Standard, ya, 1184 MS 184. Okey, itu yang 184. Okey, itu yang ketiga. Tawaran yang keempat adalah peruntukan khas untuk pendidikan OKU. Ini juga baik. Di sini dikata untuk peruntukan tu akan memenuhi aspek-aspek seperti latihan guru, kelengkapan kelas, tambahan bilangan kelas dan sebagainya. Cuma sekali lagi, dia terlalu umum. Dia tidak beritahu berapa banyak peruntukan. Ya? Dan melihat kepada ayat ini, saya dapat merasakan bahawa peruntukan ini akan hanya terhad kepada sektor pendidikan rendah, pendidikan awal, pendidikan tidak melibatkan pendidikan TVET dan juga pendidikan tinggi, sektor pendidikan tinggi dan pendidikan TVET. Itu yang saya risau, sebab sebenarnya ada banyak sangat isu. Saya tahu isunya memang sangat banyak dalam isu pendidikan ni sebenarnya, dan mereka kena lihat berdasarkan sektor-sektor. Betul, saya tidak menafikan sangat isu, walaupun kita sudah ada zero reject policy, walaupun kita ada pelan-pelan pendidikan tertentu berkaitan dengan OKU, masih banyak lagi masalah dihadapi oleh murid-murid kurang upaya dan juga guru-guru dan juga tenaga kerja sokongan dalam sektor pendidikan khas di peringkat, sama ada di peringkat awal kanak-kanak, di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Tapi kita kena akui juga memang ada banyak sangat masalah yang dihadapi oleh KU yang sudah pun memang melanjutkan pelajaran mereka dalam sektor pendidikan tinggi dan TVET, ya. Itu yang TVET, ya. Itu yang saya risau, sebab berdasarkan sebab saya juga adalah graduan, mungkin bias saya sebab saya adalah graduan universiti. So sepanjang lebih kurang 7 ataupun 8 tahun saya belajar di universiti, saya memang nampak dengan jelas isu-isu OKU dalam sektor pendidikan tinggi dan TVET ini seringkali disisihkan lah. Kumpulan ini seringkali tersisih. Jadi seperti mana yang kata tadi, satu, untuk peruntukan khas untuk pendidikan OKU itu bagus, tapi
tidak ada yang dekah dia meliputi sektor-sektor pendidikan tinggi dan TVET untuk OKU dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat pada Musat 36 itu adalah 4 tawarannya lah. Tapi kita boleh lihat juga ada tawaran-tawaran lain di halaman-halaman lain. Sebagai contoh, mereka juga, PH juga menawarkan lebih banyak rumah mampu milik dan rumah mampu sewa. Falsafah reka bentuk sejagat itu bagus. Cuma persoalannya berapa banyak? Ya, berapa banyak? Sebab kita kena tahu OKU ni berada di seluruh negara. Di bandar, di pinggir bandar dan juga di luar bandar. Itu satu. Yang kedua, di pinggir bandar dan juga di luar bandar. Itu satu. Yang kedua, bila mereka cakap mampu sewa atau mampu bilik, berapa harganya tu? Jumlah dalam RM tu berapa? Kalau sewa, kata mampu sewa tapi maksudnya RM500 ke atas, itu bukan mampu sewa. Ya. Realitinya, saya rasa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia dan dalam kalangan OKU, kita boleh tengok sewa rumah ataupun even malah sewa bilik saja, bukan rumah, sewa bilik pun dah lebih pada 500, 600, 700. Jadi mereka kena beritahu mampu sewa tu maksudnya berapa. Saya harap-harap kurang pada RM350 lah. Tapi kalau 500, kalau mampu sewa maksudnya 500 ke atas, ya itu bukan mampu sewa. Tapi idea untuk memperluaskan pendekatan rent to own, sewa untuk milik, sewa untuk milik, ya, sewa milik, ya. Itu bagus. Sebab kita tahu ramai OKU yang malah rakyat Malaysia tak berkemampuan untuk beli rumah. So sebagai cara untuk membolehkan mereka ada shelter, ada kediaman pada masa sekarang dan juga pada masa depan, pendekatan rent to own tu sangat baik. Cuma harga rent tu punya, harga sewa tu yang kita kena pastikan lah, dan berapa banyak rumah-rumah yang menawarkan skim rent to own tu di setiap daerah, di setiap negeri. Seterusnya, ada juga dalam buku Manifesto Harapan PH ni menyebut tentang dasar zero reject policy dalam TVET. Manifesto Harapan PH ni menyebut tentang dasar zero reject policy dalam TVET. Bagus ini bagus, zero reject policy. Tapi bagi saya, zero reject policy hanyalah salah satu langkah pertama. Seperti mana yang saya kata tadi, dasar itu bagus, tapi untuk memastikan dasar itu berjaya masuk ke TVET, termasuklah OKU, ya, mereka boleh menjalani kehidupan sebagai kehidupan pembelajaran mereka tu secara dengan sepenuhnya dan bermakna lah. Jadi dia bukan sekadar zero reject policy je, sebab zero reject policy tu hanya di peringkat admission, peringkat pengambilan. Tapi bila dah masuk, bagaimana dari segi kemudahan fizikalnya, dari segi cara pengajaran, adakah jurulatih tenaga pengajar itu dilatih untuk mengajar secara satu subjek tu secara boleh diakses, boleh digunakan sesuai atau tidak, ya. Bila kita kata zero reject policy tu, kita kena fikir yang pelajarnya itu akan terdiri daripada pelbagai latar belakang, orang asli, OKU, lelaki, wanita, jadi pelbagai. So kita kena pastikan ekosistem TVET itu sendiri, latihan pendidikan TVET itu sendiri bukan boleh, mestilah mengambil kira dan merangkumi keperluan pelajar yang pelbagainya lah, ya. Itu yang berkaitan dengan zero reject policy dalam TVET. Tadi juga disebut tentang MySalam dan juga sistem insurans, pelindungan insurans yang akan meliputi aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Bagi saya ini baik, cuma dia baik tapi tidak mencukupi. Saya mengharapkan mereka mengetengahkan satu idea pembaharuan dalam sistem pelindungan kesihatan di Malaysia. Jadi sepatutnya sebab kita ada banyak sangat sistem skim-skim pelindungan, MySalam, PKB40, yang sektor swastanya lain pula, ada macam-macam. So saya rasa sudah tiba masanya mereka ketengahkan satu sistem pelindungan kesihatan yang berpusat, yang meliputi penjagaan dan rawatan dan juga sokongan untuk kesihatan mental, ya, dan yang diuruskan, yang dimiliki oleh kerajaan. Maknanya public, dia senang cakap,
diurus jadi hak milik kerajaan lah, hak milik awam. Ya, bukan yang bukan bergantung pada sistem-sistem pelindungan sosial ataupun skim-skim pelindungan sosial yang diurus ataupun yang disediakan oleh sektor swasta. Sebab bila kita bergantung pada sektor swasta sudah tentu dia akan mencari keuntungan, mementingkan keuntungan. Jadi mereka mudah sangat akan memandangkan, mereka akan mengambil salah satu prinsip yang mereka akan guna adalah risiko. Ya, kalau terlalu tinggi risiko, dia takkan cover. Sebab tu sepatutnya sistem pelindungan kesihatan dan juga pelindungan sosial ni sepatutnya menjadi hak milik awam. Diuruskan dan dikendalikan dan disediakan oleh kerajaan, bukan menggunakan kaedah penswastaan atau menyediakan skim-skim kesihatan. Ya, itu pendapat saya. Ya, bagus main salam dengan dan nak memperluaskan perlindungan insurans itu meliputi kesihatan mental. Tapi jika dia masih lagi berdasarkan keuntungan, berdasarkan keinginan untuk meminimumkan risiko, sampai bila-bila lah kita hanya akan memberi rawat memberi liputan perlindungan yang sangat-sangat minimum, mungkin tidak mencukupi pun, tidak berdasarkan keperluannya. Dan ada juga disebut di sini dalam Pakatan Harapan juga menawarkan pelan kesiapsiagaan bencana yang meliputi, yang memperincikan peranan setiap peringkat kerajaan sewaktu bencana bagi menyelamat, mengurus kumpulan-kumpulan rentan termasuklah warga emas dan OKU. Idea untuk mewujudkan pelan kesiapsiagaan yang inklusif itu bagus. Cuma saya mempersoalkan sejauh mana OKU itu sendiri dilibatkan dalam proses pembangunan pelan tersebut. Dan sejauh mana badan-badan bukan kerajaan yang mewakili komuniti OKU, ia pertubuhan-pertubuhan OKU khususnya, dilibatkan dalam pelan tersebut. Bagus, ini mereka belum mentari. Kita boleh cakap dia baru idea, dia belum buat pun lagi. Tapi itu adalah, bagi saya, itu adalah antara benda-benda yang mereka perlu fikirkan. Jadi itu adalah antara tawaran Pakatan Harapan. Ada satu lagi, kuota 40% untuk wanita dan OKU dalam program-program sokongan perniagaan, latihan geran perniagaan, mikrokredit dan sebagainya. Kuota 40% untuk wanita dan OKU. Saya tak ada komen pasal itulah. Bagus juga ada kuota tu, sebab kadang-kadang dalam setengah hal kita perlu adakan kuota tu sebab kita nak pastikan ada penyertaan itu dan sasaran program itu dapat dinikmati oleh kumpulan sasaran yang telah ditetapkan lah, yang ditentukan. Saya tak ada komen berkaitan dengan kuota 40% dalam program-program sokongan perniagaan dan sebagainya. Cuma bila melihat semua tawaran daripada Pakatan Harapan, saya tak dapat nafikan ada perkara yang baik, tapi sebagai suatu parti yang acap kali melaungkan reformasi sebagai slogan dan juga iltizam mereka, saya sebenarnya expect lebih banyak pada ini, lebih baik daripada ini. Dia nampak gaya macam seolah-olah lebih baik daripada ini. Dia nampak gaya macam seolah-olah sama ada mereka sangat berhati-hati dalam menawarkan sesuatu tawaran untuk OKU. Sebab itu mereka tak bagi tindakan-tindakan yang spesifik ataupun secara jelas berapa banyak peruntukan yang ingin disediakan. Mereka dapat input yang salah daripada penasihat. Saya tak tahu siapa penasihat ataupun siapa yang beri idea ni. Mungkin diorang ada buat kajian, tapi daripada apa yang ditawarkan ni, kalau betul lah mereka buat kajian, macam kajian tu terlalu superficial. Bagi saya ada banyak benda, kalau betul lah mereka ingin membawa pembaharuan, khususnya dalam kehidupan komuniti OKU di Malaysia ini, ada banyak benda yang mereka boleh tawarkan. Dan kalau bukan sangat dapat input yang salah, mungkin boleh jadi juga mereka tak tahu benda yang nak ditawarkan untuk OKU. Boleh jadi juga lah. Jadi
ini adalah pendapat saya tentang tawaran Pakatan Harapan dalam PRU 15 untuk OKU lah. Sudah pasti bila nak memilih nanti, bila nak mengundi nanti, ada banyak faktor lain. Dalam setiap manifesto parti-parti politik tu dia sentuh banyak perkara. Sudah tentu kita akan mengundi berdasarkan pelbagai faktor. Ya, tapi bagi saya sebagai OKU, antara benda yang saya akan lihat juga adalah apa tawaran-tawaran mereka. Ini adalah pendapat saya untuk manifesto Pakatan Harapan. InsyaAllah dalam video yang seterusnya, saya akan analisis pula manifesto Perikatan Nasional.